minggu sebelum ni dan kita recap sikit adalah benda ni. Saya nak gunakan bahasa yang pasar, bahasa hari-hari, market buka. Market open, market buka. Tak payah sorry Khairul. Tanya soalan direct. Tak payah thank you, tak payah sorry slow learner, tak payah. Okey, cerita dia macam ni. Elliott Wave adalah menceritakan psikologi market. Saya nak gunakan bahasa sepasar mungkin. Sepasar mungkin. Maksudnya bahasa biasa. Okey, kita ambil contoh buah durian. Kita ambil contoh buah durian. Okey, kita ada biasa, tak ada apa-apa, tak ada cerita. Pasaran buah durian bergerak. Harga buah durian bergerak sideways. Tak ada apa-apa kan. Tak ada apa-apa. Okey, ni kita bermula daripada kosong. Ni kita bermula kosong lah, baru start. Market durian tu baru start. Orang, boleh makan, boleh jual buah ni. Okey, durian dinamik. Okey, ni daripada kosong. Kita ambil lah harga kosong. Ni kosong, tak ada orang nak berniaga durian. Lepas tu, ni kita ambil lah harga kosong. Lepas tu ada orang, nampak, oh, durian ni boleh dimakan dan boleh dijual. Okey, dia ada harga. Jadi ramai orang start membeli. Tapi ada orang belum minat. Jadi pada permulaan pergerakan dia, naik turun. Tak ada apa-apa. Okay, ni pada permulaan. Ni pada permulaan. Ada orang suka, ada orang tak suka. Lepas tu keluarlah cerita. Tak apa-apa, tak bagus lah benda. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Ada orang kata tak okey. Ni datang, sedap. Boleh niaga ni. Ramai orang start menjual durian, ramai orang start membeli durian, menyebabkan demand kepada durian naik dan kita ada lonjakan kepada harga durian. Ni psikologi market biasa. Okey. Lepas tu kita ada yang peniaga apa semua orang tak dapat nak terima, naik lebih sangat dan bermulalah penurunan. Tapi penurunan dekat sini biasanya tak jauh sangat. Lepas tu masih ada juga saki-baki orang yang suka membeli durian, menyebabkan harga durian tetap naik. Okay? Ini adalah structure market yang biasa. Ini bagaimana price evolve secara biasanya. Dan keluarlah satu cerita. Ini adalah dipanggil sebagai motif ataupun satu price structure ke atas. Dan kita nampak jelas price ni naik ke atas sebab kita ada separation jelas di antara kita ada perbezaan lah. Kita ada perbezaan di antara structure. Ini structure pertama. Ini structure pertama kita dari sini kepada sini. Ini structure pertama kita. Faham? Ini structure pertama. Saya buang dulu. Ini structure pertama kita. Nampak? Dia nampak berbeza kan? Okey? Dan kita nampak ada jelas kat mana kita nak letak support. Ini adalah support. Kawasan kosong ni adalah satu support. Dan kita ada habis penurunan dia. Ini adalah satu support. Dan dia tak bertindih. Nampak? Dan seterusnya dekat sini. Kenapa dia tak nak? Okey, dekat sini. Okey, jadi anda ada 3 zon support dan resistance dekat sini. Okey, seterusnya price naik. Dan kita ada satu lagi structure price baru. Daripada penurunan, dia break out atas ini dan kita ada satu lagi structure price baru. Okey? Structure price baru. Dan di mana untuk price baru ni, kita nampak di mana support resistance yang jelas. Sini tempat resistance dia. Sini tempat support dia.
Dan kat bawah ni adalah internal, sini adalah satu support. Dia terpisah. Faham tak? Dia terpisah. Dan di sinilah berlakunya momentum tadi. Sebab ramai-ramai dah menteri apa semua wah cantik ni. Ini biasa. Ini biasa berlaku dalam apa juga produk. Kalau dia dah mendapat dan ada rally dalam price dia, anda akan dapati mula-mula naik turun, lepas tu dia jatuh balik, jatuh banyak, lepas tu naik. Ni benda dia. Lepas tu turun sikit, naik balik. Okey, dan lepas tu ini adalah kita panggil sebagai apa? Kita panggil sebagai yang biasa apa? Saya nak cari bahasa mudah tapi tak lalu kat otak saya. Trend lah. Ini trend. Bila tengah berlaku trend price, ini yang biasa. Okey. Dan sifat benda ni adalah separation. Ini trend. Ini trend. Kita nampak jelas dia trending. Ada perbezaan dia dan kita ada kita ada clear separation di antara price structure. Ada clear separation. Dan menurut hukum Elliott Wave, bila dia naik dan satu trend berlaku, dalam apa juga pengiraan, asas dia akan membuat 5 wave. Ini adalah dalam Elliott Wave. Kita dapat terangkan dia dengan menggunakan 5 wave. Ini Elliott Wave. Pada bermula kosong tadi, tak 1, 2, 3, 4 dan 5. Itu dalam Elliott Wave. Okey. Disebabkan orang membeli kalau dia naik dan orang menjual kalau dia turun. Ini adalah satu yang dikenali sebagai impulse. Saya tak gunakan bahasa lama dalam Elliott Wave. Saya gunakan bahasa Elliott Wave baru. Dikenali sebagai impulsive sequence. Ini dikenali sebagai impulsive sequence. Okey. Okey. Setiap wave ni, dia ada personality dia. Yang wave pertama, betul ke boleh jual, boleh berniaga benda tu? Betul ke ada permintaan? Ini sifat wave 1. Sifat wave 2, dia akan membuat correction banyak. Sifat wave 3, dia mempunyai momentum tertinggi dan dia tak boleh paling pendek. Ini semua ada dalam nota. Nota saya kongsikan dalam grup Telegram sebentar lagi. Ini sifat wave 3. Wave 2 ni, dia tak boleh bawah daripada wave 1. Itu sifat wave 2. Dia boleh sama, tapi tak boleh bawah wave 1 kecuali berlakunya flat. Tak apa. Tapi itu saya tak suka, tak gemar dengan flat. Tapi tak apa. 2, kalau impulse, dia tak boleh bawah wave 1. Jadi maknanya kalau Bang Syukur, kalau 2 ni bawah wave 1, apa jadi? Mana Fifi ni? Fifi, kalau 2 bawah wave 1, apa tu? Tak jadi permintaan durian. Yelah kalau dia flat. Kalau dia membuat flat, wave 2 bawah ni, okey, apa benda? Adakah kita gelarkan dia sebagai impuls? Bukan, dia masih ke atas. Kalau wave 2 bawah wave 1, ini sifat impuls. Nak tengok siapa dapat jawab ni. Dia viral. Dia viral macam mana? Bukan correction. Weh. Bukan correction. Bukan. Mungkin kita tak cover lagi. Diagonal. Sekejap Google. Itu diagonal. Boleh? Okey dah. Tak jadi sikun. Okey. Kalau wave 2 bawah wave 1, anda tak jumpa benda ni dalam buku, saya tahu.
Dia Google lah tak jumpa. Diagonal. Yes, 4 dan 2, tapi kalau wave 2 ni, bawah daripada wave ni dan dia membentuk flat dekat wave 2 dan dia adalah satu expanding flat, itu adalah diagonal. Okey, ada cahaya. Oh, dia lagi dahsyat teori. Teori. Okey. Satu sifat utama untuk impuls adalah benda ni. Dia bergerak dan dia tak boleh break daripada wave 2 kepada wave 4. Dia tak boleh break daripada channel ni. Dia tak boleh break daripada channel tu. Mana dia punya color ni? Kenapa dia jadi putih? Sekejap saya bagi color biru lah ini. Color biru. Ini tadi color apa? Ini tak perlu. Ini putih. Ini biru. Okey. Okey, dia tak boleh keluar daripada ni. Dia tak boleh terkeluar daripada tu. Okey. Kalau wave 2 bawah daripada ni, bawah daripada ni, itu bukan impuls. Boleh? Dia sejajar ataupun seiring ataupun sama, itu masih impuls. Untuk impuls, sifat impuls, ini adalah sifat impuls. Sebab itu jangan miss kita punya webinar, Bang Syukur, Guzmin. Wave 2 never move below wave 1. Ini impuls. Kalau dia sama, itu masih impuls. Kalau dia sama sini, dia adalah ni. Tak dapat miss webinar. Saya kalau terus banyak-banyak sangat pening. Ni kita sikit. Tapi yang macam ni yang bagus. Okay, masukkan dalam nota. Dia tak boleh bawah. Dia boleh sama, sejajar. Saya nak guna bahasa cantik je, bahasa Indonesia. Sejajar. Okey. Dan dan sebagai panduan, bukan sebagai rule, sebagai panduan, wave 2 kebiasaannya berada daripada starting di bawah 50% ataupun ni kita letaklah wave 2. Dan mana satunya? Mana satu kat sini? Okey, sekejap. Wave 2 kebiasaannya dia adalah 50% or more. Itu wave 2. Wangi je bahasa. Mentang-mentang tak ada air kan. Thread perfume. Okey. Kita satu-satu macam ni. Hari ni kita 2 jam. Dah setengah jam dah habis dah. Okey. Faham? Lazimnya dia kena 50%. Tapi kalau dia kat sini terus naik, itu pun wave 2. Tapi sebagai panduan, bila kita nak fokus market, kita jagakan wave 2 macam ni. Okey. Ada soalan setakat ni untuk wave 1 dengan wave 2? Biar satu-satu ni. Ulang-ulang pun tak apa. Sebabnya bila anda faham yang asas ni, anda boleh tangkap yang lain-lain. Sebab dia sama cerita dia. Kalau masih di atas 50, kalau dia terus naik, yang penting structure. Maksudnya, kalau dia tak sampai ni, dia sampai sini je, itu pun wave 2. Kita tahu structure ini habis, katalah dia gerak macam ni. Okey, dia gerak macam ni. Dia gerak macam ni. Dan dia terus naik macam ni. Ini pun wave 2. Dia tak sampai 50%. Macam mana kita nak katakan satu ni habis? Simple je. Dekat sini berlaku divergence. Ni sifat-sifat yang sama. Lepas tu, dia break
break trend line. Dia break trend line. Benda sama yang kita duk cerita ulang-ulang-ulang. Sama. Sebabnya dalam wave 1 ni pun akan ada 5. Faham tak? Sini pun akan ada 5. Ini daripada kosong ni kan. Okay. Ini mungkin wave 1. Ini wave 2. Ini mungkin wave 3. Ini wave 4. Dan ini wave 5. Dalam fractals ataupun pecahan yang lebih kecil. Dalam pecahan yang lebih kecil. Okey, dia konsep dia macam brokoli yang saya duk sebut, sayur brokoli. Daripada 2 ke 3 ni nampak tak? Saya saja lukiskan macam tu. Itu pun ada 5 wave. Ini pun akan ada 5 wave kecil lagi. 2, 3, 4 dan 5. Dalam yang lagi kecil. Kita pergi kecil. Okey, dan yang lagi kecil. Okey, itu sifat dia. Lagi kecil. Kalau kita pergi kecil lagi satu ni, sini pun ada 5. Sini pun ada 5. Sini pun ada 5. Faham? Okey? Ada soalan setakat ni? Tak. Kalau katalah 2, okey. Setakat ni wave 1 tak ada soalan kan? Wave 1 okey. Okey, katalah 2 ni macam ni. 2 ni macam ni. Dan kita nampak kat sini memang dia buat flat. Syarat dia ini mesti flat. Sini mesti flat. Dan dia mesti expanding flat. Maksudnya, ini kena atas. Ini kena atas. Dan di sini berlaku divergence. Di sini berlaku divergence. Sini kena ada berlaku 3 wave, tapi dia kena ada divergence. Kalau dia 5 wave, divergence, ini adalah lain. Satu wave besar, tak ada limit. Dia kena 5, 9, 13, 17, 21, sampai berapa. Terus kalau anda nak kira satu-satu candle pun boleh. Kalau dia buat macam ni, dan sini kita ada 5 wave. Belum habis lukis lagi, sabar. Sini kita kena ada 5 wave. Sini kita kena ada 5 wave. 1, 2, 3, 4 dan 5. Syarat dia yang 5 ni dia tak boleh, dia mungkin sampai 2618. Dia yang sini syarat dia kalau anda ambil daripada ini mungkin ni kalau anda ambil daripada sini, daripada permulaan sini dan ke atas ini, okey, dia tak boleh lebih daripada 1618. 1618 kat sini. Maksudnya Fibo terbalik daripada untuk wave 1 tadi. Untuk wave 1 tadi. Tapi kalau kat sini, dia mungkin lebih dari 1618. Kalau kita ambil Fibo ini kepada sini dan kepada atas ni, ini mungkin lebih dari 1618. Tapi dia masih flat. Ini adalah untuk dia membentuk satu diagonal. Ini membentuk satu diagonal. Sebab itu saya tak gemar dengan ni. Saya tak akan tandakan flat sampailah dia jadi flat. Sampai dia lengkap. Baru saya tandakan. Sebab flat ni payah. Flat ni payah. Sebab kalau kita trade, kita akan nampak ini downtrend. Ini 5 trend. Ini 5 wave. Tapi kalau kita tengok kaki dia, ini 3, ini 3. Ini tak dapat jadi flat. Ini tak dapat jadi ini. Yes. Yang sini divergence, sini kena ada divergence. Macam B ni, ini A, ini B. B ni tak boleh buat higher high. Dia kena divergence dan dia tidak membatalkan divergence yang ini. Sebab itu yang ini pening. Bila anda trade ini, anda tak akan nampak sampai dia dah jadi. Sampai dia naik balik, baru anda tahu, itu wave, itu flat. Sebab itu bila trading,
Bila ini berlaku, saya tak trade. Sebab saya, itulah sebabnya, ada tengok macam Euro GBP ni, macam Euro GBP ni, saya jangkakan silap-silap ini divergent. Ini satu ni. Euro GBP. Euro GBP ni. Okey. Euro GBP. Apa ni? 4 hours. Okey. Ini boleh jadi 3 tau. 1, 2, 3. Boleh. Kita jadi tandakan A, B dan C kan. Ini boleh jadi W, X, Y 3. Nampak? Nampak tak sini? Sini boleh jadi 1, 2, 3. Tak payah nak tandakan 1, 2, 3, 4, 5. Saya pun tandakan 3 tu ni. 1, 2, 3. Sini 1, 2, 3. Tapi ini adalah regular flat. Kalau dia regular flat, dia tak jauh. 2, 3, 4 dan 5. So dia naik balik. Dan ini kebiasaannya Fibonacci dia adalah 123.6. Satu saya tak enter dekat 1 dulu. Okay. Dekat 123.6. Siapa tanya semalam kenapa guna 123.6 tu? Ini regular. Ini regular flat. Tu dia. Satu saya tak enter kat 1 ni. Sebab ini suspek macam 3 instead of dia 5. Okay. Jadi the moment dia buat macam ni, itu saya tak gemar. Memang tak gemar dia. Memang payah dia. Okay. Ini nampaknya adalah satu 5 wave. 1, 2, 3. Ni nampak 5 wave. Dan hujung dia ada, hujung kat sini anda akan nampak ada divergence. Sini ada divergence. Nampak? Dia ada divergence. Jadi ini adalah 5 wave. 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi ini belum anda untuk long. Belum. Either dia flat ataupun dia adalah zigzag biasa. Sini yang suspeknya. Sebab nampak tak? A ni tak ada divergence. Nampak tak kat sini A ni tak ada divergence? Yes, Basir. Nampak tak? A ni tak ada divergence. Kalau A ni tak ada divergence, ini adalah 3 wave. Nampak tak? A ni tak ada divergence kan? Jadi ini lebih kepada 3. Nampak? Jadi kalau dia 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ini 5. So itu saya Euro GBP ni saya break sikit. Saya handbrake sikit. Satu saya tak enter dekat 1 ni. Nampak tak? A ni tak ada divergence. So kalau dia A ni ada 5 wave, dia simple zigzag, A ni kena ada divergence. Faham? Nampak dah macam mana nak kaitkan semua apa yang kita dah cover 3 minggu ni? Tak ada mana, dia tajam tengok je. Nampak ke? Kan? C ni pula, kalau dia ni, C ni kena cancel out divergence. Tapi pasalnya A ni tak ada divergence. Jadi ini, it is looking more and more sebagai satu flat. Syarat flat dia, ini kena masuk 85.4%. At least 90% lah. Dan dia sampai 85.4 ni. Dia sampai. Yes. 335 instead of 535. Nampak? Sebab itu saya suspek ini adalah satu flat. Ada sinar sikit. Tu saya tak gemar. The moment dia jadi flat ni, ini boleh jauh lagi. Ini boleh sampai 2618. Tapi dia kekal sebagai satu correction. Nampak? Maksimum dia ini adalah 123.6. Kalau dia regular 1236. Sini tempat entry dia nanti. Sini nanti. Okey, sini tempat dia. Ni 88526 ni. Okey, tapi belum ni. Sebab itu saya letakkan ni. Saya nak tengok rupa dia. Macam mana? Contoh anda nampak saya letakkan alert ni. Kalau dia break alert tu, masa tu kita tunggu. Kenapa buang? Faham? Ni jelaskan, Didi.
Sebab ini tak ada divergence. Itu dia. Kalau dia ada divergence, saya buat ini kita dah letak dah entry dekat 1 ni. Tak tunggu dah. The moment saya tengok sini tak ada divergence, itu yang saya ragu-ragu sikit. Dekat sini nanti saya nak tengok rupa dia kena 5 wave. Bang Syukur, sini kena jelas 3 1, 2, 3 dan sini nampak jelas 5 wave. Ini mungkin 3 ni dah habis. Ada 1 lagi. Kita nak tengok ini 1, 2, ini mungkin dah C. Ini dah boleh jadi wave 4. Nampak dia dah sampai. Kalau dia lebih sampai dekat 50 tu, ni saya tak trade. Kalau ini lebih 50, itu bukan wave 4. Itu cerita lain. Dia nak jatuh lagi. Saya nak tengok dia habis. Nampak dia ngam-ngam 382. Sini mungkin kita punya 4C ni. Saya cuma tandakan based on panjang A ni. Dia mungkin dah habis tu. Dia sudah jatuh dah. Okey. Melalut pula. Orang baru ikut pening kepala. Apa benda lah. Yang buat elite wave faham. Yang baru nak ikut elite wave dia pening. Yalah, yang ikut hari-hari tahu. Khairul dah senyap dah apa benda dia orang cerita ni. Yang orang yang buat faham lah. Kan? Orang yang tak baru dengar hari ni, macam mana tiba-tiba ABC boleh ada. Tak apa Khairul. Ikut satu-satu, tak apa. Yang buat hari-hari faham lah. Yang tak buat hari-hari pening. Okey. So, balik kepada cerita kita tadi ni. Saya nak anda fahamkan impas dulu. Impas ni faham? Impas ni faham? Impas okey. Syarat impas tadi, ni. Impas terbagi kepada 5 wave. Yang 5 wave pun ada 5 wave dia. 5 wave, ada 5 wave lagi. Beranak. Tak apa teman-teman. Don't worry. Dia tak dapat nak belajar macam ni. Dalam sesi macam ni, lebih kepada saya terangkan dan anda ada soalan. Untuk belajar elite wave ni, anda kena lukis dia. Itu je cara dia. Dia tak ada cara anda belajar macam ni. Dia kena praktikal. Itu cara dia. Sebab itu saya kongsikan market outlook tu. Ambil time frame besar, anda lukis dan isi tempat-tempat kosong. Contohnya dalam market outlook ni, saya kongsikan weekly chart ni kan. Tekan weekly chart, anda tandakan dulu chart-chart anda. Lepas tu apa anda buat? Anda tengok macam sini. 2 kepada 3 ni. 2 kepada 3 ni anda tengok mesti ada 5 kan. Jadi lepas anda tandakan. Lepas tu ada try lukis yang anak-anak dia. Sebab itu saya bagikan cap saya. Jadi anda ada panduan. Faham tak? Kalau tak, betul. Tak aku lukis ni. Faham tak? Okey, try, tapi jangan lukis ininya, lukis semua. Letakkan dulu 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu anda bila dah besar-besar dia dapat, lepas tu anda masukkan yang detail ya. Itu cara dia. Mana dia orang trade satu candlestick je. Harga durian tu bukan dekat satu stall. Dia tak dapat anda cuma lukis, aku nak trade sini, tak dapat. Anda kena faham ini, lepas tu barulah masuk ke time frame kecil. Dia tak dapat. Anda kena faham daripada time frame besar ke ini multi time frame analysis. Elliott wave ni, broccoli, anda kena daripada pokok dia dulu. Broccoli mana ada pokok? Daripada pokok besar dia lah, buah besar dia. Lepas tu baru kita kecil. Start daripada paling kurang weekly. Baru anda turun. Tapi lepas detail dia, anda pergi kat sini je. Tapi yang besar anda tandakan juga. Itu cara dia. Durian ada. Pokok durian. Faham? Nampak tak? Dollar index pun tengah buat flat. Nampak? ABC. Itu cara anda nak belajar dia. Dalam webinar hujung minggu ni, saya jelaskan kecil, detail dia. Yang dah lama pun dia, ada benda baru. Sentiasa. Yes. Flat ni yang sakit kepala. Exactly. Flat ni sakit kepala. Kalau anda perasan balik kepada chart saya ni tadi. Ini kan. Saya cuma nampak tak? Ini regular flat kan? Ini bukan expanding flat ataupun ni. Nampak tak? Saya cuma tandakan sampai 1, 2, 3.6.
Refer balik nota saya untuk flat. Bila dia untuk, saya tak pecahkan dia. B, wave C untuk regular flat, dia sampai 123.6 sahaja. Boleh? Saya tak pecahkan. Tak pecahkan. Okay. Wave C untuk regular flat, maksimum dia 123.6. Delete wave book. Boleh? Kalau nak share, boleh. Saya tak boleh share e-book. Takut ada copyright daripada original work, original. Tapi kalau anda nak share, anda share. Okay. Untuk wave C, untuk regular flat, 123.6. Tak apa kawan-kawan. Slow. Mana tahu ada profit nanti. Then beli laptop. Boleh? Bang Syukur? Regular flat, yang tu kita dah terangkan minggu lepas kan. Regular flat 123.6. Kalau dia running flat, at least 618. Dia tak sampai 618, tak dapat. Thank you Rashid. Okay. Sekarang ni, yang saya nak anda clear adalah kepada impulse ni. Jadi kalau wave 2 buat kerja ni, ini bukan impulse. Ini adalah apa? Azman. Jo, tolong post dekat sini grup punya ni. Grup punya link. Kejap saya buka. Ada? Okay, thank you. Thank you Rashid. Ada juga newbie, Faizal. Tak ada newbie. Saya ada dia punya link ni. Link grup ini. Ada. Bukan webinar, link grup. Dia copy link. Ada saya dah ada. Okey. Dah. Okey. Ni macam mana saya nak copy ni? Bagi yang masuk dalam grup tu bagi salam lah. Bagi salam sebab dia ada bot dia. Okey. Ada soalan seterusnya untuk impulse. Okey, ni sifat wave 1. Faham wave 1? Dekat sini pun kita akan ada dalam yang ini, sebab dia akan ceritakan semua yang lain sama. Dalam yang ini sampai ke sini. Kalau kita ambil daripada sini lah. Okey, sekarang ni kita cerita pasal RSI. Sekarang ni kita pasal RSI daripada whatever lah. Flat line sama macam ni, flat line. Lepas tu dia akan naik. Ikut satu tu kan. Satu. Dua ni akan besar. Dia boleh lebih sikit daripada macam ni. Dua. Okay. Lepas tu kita nampak satu atas kan. Satu pun mesti break out atas. Ini yang nesting. Mana si Afifi ni? Nesting. Wave satu yang hitam ni, dia kena tinggi. Kalau dia tak tinggi, dia boleh jadi sampai macam ni. Tapi dia tak ada memberikan kita entry kalau dia buat macam tu. Kalau nak entry, anda nak tengok satu tinggi. Kalau satu tinggi macam ni, dua ni anda boleh trade. Tekan link tu. Tekan link yang dalam ni. Tekan link. Itu grup Telegram kita kongsikan nota. 3 ni kena paling tinggi. Antara ni, 3 dalam 3 ni yang paling tinggi. 3 dalam 3. 3 dalam 3 tu paling tinggi. 4, 5 dah start. Dia buat ni. 4, okey. Dan 5. Sini kena ada divergence. Ini rupa RSI dia. Ini divergence. Sini ada divergence. Sini ada divergence. Dia akan bermula daripada sini. Ini divergence. Tak boleh pula. Kejap.
Itu je ada ni. Sekejap. Saya try ya. Sama je dia punya link ni. ACHG5. Sama je. Entah. Ada Telegram tak kawan-kawan? Ha. Okey. Ada soalan untuk ni? Saya tak ada cerita oversold, overbought, tak ada. Saya tak ada. Nak guna level berapa? 20, 30, 50. Saya tak pakai itu. Saya kepada rupa RSI. Tekan dengan. Kalau tak dapat, nanti PM saya dekat Facebook. PM saya dekat Facebook. Tahu Facebook saya kan? Okay, PM saya kat Facebook. Nanti saya bagi link. Ataupun saya add dalam grup. Okay? PM saya kat Facebook. Okay? Faham? Untuk ni, jadi 3 kat sini. 3 kat sini. Apa lagi color nak pakai ni? Warna-warni kita punya chart ni. Ni kalau entry, kaya terus sebab banyak benda kat chart. Sama-sama. Okay, thank you Rashid. Dia tak dapat. Link tadi tak dapat. Tak tahu kenapa. Tak apa. Nanti tu. Okay. Yang 3 dalam ni akan mempunyai RSI yang tertinggi. Kalau bentuk dia dah jadi macam ni lah. Okay, Gusmin. Thank you. Mungkin ada sebab lain. Okay. Kalau saya pernah kick tu, tak dapat lah. Saya kena add balik. Kalau pernah saya banding ke apa. Okay. Nampak? Jadi kalau 3 kat sini, 3 ni, sini adalah yang paling tinggi. Tu sifat dia. Kalau nak tahu pasal NES ni. Ni dah advance pula dah. Okey. Anda dapat yang ni, anda dah separuh jalan dah faham elite wave. Anda faham yang ini, anda dah separuh jalan. Separuh jalan lagi anda pergi lukis. Itu je cara dia. Ada soalan tak untuk yang ini? Ini rupa RSI dia. Simple kan? Okey, macam mana kita nak tahu satu ni habis? Berlaku divergence dan dia breakout trend line. Kalau dia dalam impulse. Yap, dia semua Fibo sebenarnya. Tapi saya nak jelaskan structure dulu. Betul? Saya jelaskan structure dulu. Saya pun memang tanpa Fibo, elite wave tak wujud bagi saya. Sebenarnya kita tak dapat nak fokus. Tak tahu ke mana. Okey, saya buang yang ni sebelum banyak sangat line ni confused tengok. Okey, ni 2. Okey. Yang ini boleh RSI. Lepas tu ada lukis trend line dia breakout trend line. Anda kalau trading, anda akan cari entry dahulu pertama. Kalau dia sampai 50%. Okey. Jadi ini sifat wave 1. Biasanya sini tak berapa jelas. Tapi kalau anda trade di time frame kecil, anda nampak higher high. Ini pun RSI buat higher high. Anda cari untuk pullback. Anda cari untuk pullback untuk entry. Okay. Sebab ni kalau di time frame kecil, ini pun akan break trend line. Benda sama dalam ni pun 5 wave. Dia buat higher high. Sini pun buat higher high. Benda sama je. Dia ulang-ulang cuba pergi time frame lebih kecil. Boleh? Baru sampai wave 1 ni. Sampai N1 kau pergi check. Ya, dia ada. Jangan isim. Tahu tak isim? Tahu tak isim? Jangan isim. Dia memang semua ada. Dia berulang-ulang. Saya pun hari-hari webinar cerita ulang-ulang. Sebab jadi elite wave dah. Memang dia akan sampai ke mana-mana kita cek. Jangan isim dah. Okey. Sebabnya kadang-kadang, ni macam holy grail lah. Tu takut. Saya dah faham sikit. Terus dia letak lot entah apa-apa. Tak ada benda 100%. Okey? Boleh? Saya nak berhenti rehat sekejap.
DWM tu kadang-kadang kita sangka 3 instead of yes. Itu sebab dia. Sebab itu kita cari wave 2 untuk masuk wave 3. Sebab kita tak tahu ini mungkin A, B dan C, Bang Syukur. Sebab itu saya tak gemar untuk take wave 4. Faham tak kenapa? Kenapa saya gunakan dynamic? Faham tak? Kita nak cari wave 3. Tu rahsia dia. Tu rahsia dia. Banyak penggunaan edit wave ni, orang take wave 4. Kalau nak tahu. Kalau nak tahu. Banyak orang take wave 4 yang besar. Saya nak cari wave 3. Okey? Okey. Kita berhenti rehat sekejap. Lega sekejap, 5 minit. Lepas tu kita sambung balik. Boleh? Okey? Saya tinggalkan sini sekejap. Okey? Cari air dulu. Bawa makan burger. Okey? Okey. Kita berhenti sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Mr. Jack Rose. Nanti saya add Okey, kita sambung balik Boleh? Okey. Jadi kita dah faham impulse wave tu macam mana nak identify dia. Kenapa kita nak tahu benda-benda ni? Ni kenapa kita nak tahu benda-benda ni? Trade bila ada trend. Trade bila ada trend, gunakan benda yang habisan simple dalam trading. Saya always percaya benda ni. Anda boleh tahu LIBOR rate lah, anda boleh tahu Jerome Powell punya rumah, anda boleh tahu Christine Lagarde punya nama mak dia, tak kisahlah Ada tahu semua benda lah tapi dalam trading, keep it simple. Keep it simple to be successful. Saya always percaya dengan benda tu. Dengan memahami benda ni sahaja, anda dah separuh jalan. Kenapa? Macam mana kita tahu macam mana kita nak gunakan maklumat ini untuk entry? Katalah, ini bukan signal. Saya tak galakkan, cumanya kita nampak something yang sedang berlaku. Iaitu contohnya kepada gold. Kepada gold. Kepada gold. Okey, kepada gold. Okey. Kepada gold ni Okey. Ni contoh kalau anda trade di time frame kecil nampak tak bahawa yang ini 5 wave. Yang ini 5 wave. Boleh tak kita katakan ini 5 wave? Ini contoh dia lah. Tapi bukan untuk anda trade. Ini contoh dia. Oops. Okey. Nampak tak ini sebagai 5 wave? Ni. Ini sebagai 5 wave. Jelas kan? Kita tak dapat nak trade dia sebab dia tak buat lower low. Kalau dia buat lower low sini, kita boleh trade dia. Tapi simple tengok ini adalah 5 wave. Kalau kita nak tandakan dia sebagai 5 wave, kita boleh tandakan dia sebagai 5 wave. Satu mungkin macam ni, 1, 2, 3, whatever lah anda nak tandakan dia. Tapi dia adalah 5 wave. Dan dia berakhir dengan satu divergence. Nampak sini divergence kan? Ini contoh lah Ini contoh. Ini divergence. Ini divergence. Ini contoh dia lah. Okay. Kita ada divergence. Boleh? Dan kita ada dia break trend line. Dia break trend line. Kan? Ni break trend line sini. Nampak? Dia break trend line. Okey, dan kita masuk fasa correction. Lepas tu dia buat lower low balik. Kalau anda jenis yang trade kecil-kecil punya ni, punya time frame 5 minit. Anda trade di 5 minit. Sampai stuck saya punya ni. Okey, ni yang kita nampak yang dia dekat 5 minit. Benda sama, nampak tak kat sini pun divergence. Misalnya beralih. Dia pergi kecil sangat ni. Okey, 5 minit. 1 minit pun nampak. Anda akan nampak benda sama. Itu je saya punya point. Dan anda akan nampak yang ini dia akan buat ni correction. Dia buat correction. Okey. Hampir nak sampai, tak sampai. Tapi sikit-sikit nak sampai satu tu lah. Nak sampai area tu. Okey, lepas tu dia jatuh balik. Dan sekarang ni dia membuat lower low daripada 5 wave. Kalau anda trade di 5 minit dan anda scalping, goal ni anda nak short ke anda nak long? Di time frame ini. Ini ada lower low. Short baru tak long. Kalau anda, saya tak kondon ini, anda short. Tak long. Sebabnya kita ada lower low, faham tak? Ini high, ini low. Ini lower high. Dan sekarang ni sedang memulakan fasa dan kita ada lower low ni. Dan kita tahu di time frame ini, di 5 minit ni, dia ada incomplete sequence. Maksud incomplete sequence ni,
dia tak habis lagi. Macam mana kita tahu dia tak habis? Ini tempat dia habis. Satu. Sama dengan tempat kita tanda kan. Dekat sini. Sini tempat dia habis. Di time frame kecil di 5 minit ni. Ini tempat dia dijangka habis. Okey, ni tempat dia. Adakah correction ni boleh short ke tak? Masuk 1 minit. Dia boleh masuk je. Tengok 1 minit. Kalau ada scalper lah. Anda tengok. Yang ini 5 wave ke tak? Yang ini. Yang ini kalau dia 5 setakat ini nampak 3 wave. Jangan masuk. Ini mungkin benda lain. Ini mungkin 1, 2, 3, 4, 5 or whatever bentuk dia. 1, 2, 3, 4 or whatever rupa dia. Tapi kalau dia sampai kat sini anda tak boleh lagi. Jadi mungkin ini nampak 3 wave baru. Ini nampak macam 3 wave baru. 1, 2, 3. Boleh je kalau orang ada yang sukis sampai kecil-kecil je ni kan. 1. Dia boleh je kalau setakat nak tandakan elite wave lah. 2, 3. Dalam ni pun dia kira 4 dan 5. Sekejap, saya tukar color dia. Kalau nak betul sangat, dalam ni pun dia tandakan macam tu boleh. Tapi cerita dia, arah dia di time frame 1 minit, 5 minit adalah ke bawah. Belum masanya untuk anda long. Ni di time frame ini. Faham? Dia tak ada signal yang jelas kat sini. Dia tak ada signal yang jelas ni. Kalau kita tengok, adakah ini dah habis ke tak? 1, 2. Dia dah sampai zone ni. Dijangka dah memulakan pergerakan ke bawah. Dia cancel out kalau dia break atas ini. Faham? Invalidation. Sebab ini dah habis 5 wave. 5 wave tu satu structure, 3 wave, satu structure, complete satu structure penuh. Boleh? Ini contoh dia lah. Ini contoh dia. Contoh dia. Ini tak cantik sangat. Kita tengok dekat silver ada tak? Kalau gold, dekat silver ada tak? Silver pun buat benda yang sama. 1 hour, kita tengok dulu. Okey, ini pun tak. Ini apa? 1, 2, 3, paling rendah. 3, 4 dan 5. Ada divergence. So, ini 5 wave. Ini 5 wave. Ini 5 wave. Dia mungkin dalam bentuk flat. Mungkin dalam bentuk. Macam mana kita nak tahu dia flat ke tak? Tarik dia punya ni. Ni mungkin dalam bentuk flat. Mungkin. Sebab divergence dia bermula daripada sini. So this whole thing dah memulakan wave 5. Itu je. Saya kan cerita semua ulang-ulang. Ada divergence, 5 wave. Lepas tu dia break trend line, 100% boleh short. Itu je. Dekat RSI. Ini wave 3. Ini 3. Sini 3. Tapi kita tak tandakan 3 situ. Sini 3 dia. Boleh diri? Sini 3 dia. Sebab dia masih ada low. Tapi sebab dia break trend line ni, ini mungkin nampaknya sebagai flat. Sini mungkin 5, sini 3. Tapi ini tak ada trend. Ini tak dapat trend. Kalau 5 ni, dia break support ini, anda boleh short. Anda boleh short sekejap. Kalau nak short sekejap lah bagi siapa yang scalping. Yes, Carol. Dari atas ke bawah lah, lepas tu tarik balik tempat correction. Keyboard extension. Dari start sampai puncak, itu yang kita definekan 1 sampai 5 tu. Okey? Faham? Okay. Ini kalau dia break sini, kalau ada scalper, anda boleh trade. Tapi kalau ada swing, anda tak lah. Ini tak ada apa-apa. Ini tak ada apa-apa. Setakat ini masih yes. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Untuk anda trade tak ada apa-apa. Tapi kalau dia break out bawah ini, 3 wave anda boleh short. Sebab dia tak habis lagi ke bawah.
Kalau anda scalping, kalau anda scalping, sebab ada trend, ada trend itu je. Faham? Kalau anda sekarang, kalau ini buat lower low, then 3 wave anda boleh short. Ini tak buat lower low, ni tak ada break apa-apa kat sini. Ini tengah-tengah dunia, ini sideways. Dia mungkin naik banyak macam ni, naik terus ke atas, kita nganga. Okey, faham? Ni tak ada apa-apa. Kita tengok dollar pair pula. Dollar pair. Mana dollar pair? Kita tengok ni. GU. Ada apa-apa tak nak tengok? Bagi saya satu. Bagi saya satu. You can? Okay. You can. You can. Kita tengok dia punya structure ni. You can 1 hour. Okay. Kalau kita tengok ni daripada time frame besar, nampaknya dia habis berdasarkan lain-lain punya movement. Sebab tu saya katakan UCAT ni kita dah habis wave 3. Nampak tak ni paling rendah dalam sini kan? Jadi wave 3 kita dalam structure ini, dalam structure sejak dia reset ni structure lain. Kalau saya zoom out 2 jam. Setuju tak ini structure lain? Ini lain daripada yang belakang dia. Ini lain daripada yang belakang dia. Yang ini daripada belakang dia. Dia satu cerita lain, separation kan, dia separate kan. Okey. Jadi kalau anda pergi kepada ni 1 hour tu balik, yang ni balik. Yang ni balik, yang cerita yang ni balik yang ni. Okey, yang ni. Yang ni Ini cerita lain daripada yang belakang dia. Short dari bawah ni okey. Kalau trade di 1 minute, 5 minute okey lah. Janganlah. Yang lain-lain tu tengah naik. Okey. You can. Okey. Jadi berdasarkan yang ini tak ada apa-apa. Kalau anda nak short, anda kena tunggu dia break out this, that one. Break out yang banyak dia connect yang banyak connect. Okey, ini adalah yang paling banyak connect kan. Anda tunggu dia naik 3 wave dulu kalau nak short pun Kalau nak short pun. 3 wave dulu kalau nak short. At least 3 wave BE. Ini tak ada apa-apa. Kenapa short di sini? Kita dah ada divergence. Nampak tak ada? Divergence ni wujud semua time frame ni. Ya, mungkin baru 2 wave. Ni baru, ni tak ada apa-apa. Ini structure ni masih. Ini maksudnya anda masuk dekat hujung tau. Jangan short di sini. Kalau nak short pun, paling-paling lah. Kalau nak short pun, anda short dari sini. Sini tempatnya anda nak short. 13222 tu. At least dia separuh daripada ini. Kalau dia turun, dia terus turun. Kalau tak, dia either daripada 50% kat sini naik ke atas. Ataupun turun ke bawah 50%. Okay. Dia kena break macam ni dulu. Kalau lepas tu, dari sini kita short. Kita jangkakan at least this move. At least this move. 100 pip punya move. 10, berapa pip ni? 100 pip punya move. Bawah ni. Dia kena buat yang ni dulu. Break trend line. Dia kena break trend line dulu. Faham? Dia kena break trend line dulu. Kena ini berlaku dahulu. Tapi berdasarkan movement US dollar pair yang lain, tak nampaknya. Tak nampaknya ini akan terus naik. Berdasarkan US dollar yang lain. Ini, nampak tak? Anda cuma faham yang ini saja. Nampak tak? Kenapa bila anda faham yang ini, anda dah faham arah. Anda tunggu yang ini habis 3 wave dia. Masanya anda tak trade. Masa di tengah buat 5 ni kan anda tak trade. Anda boleh buat mana-mana time frame. Bila anda ada yang ini, at least arah anda tahu. Dia ada high-high, dia ada lower-low, dia ada high, dia ada low. Anda dapat yang itu, anda dapat trend, you are
halfway already. Faham? Ya. Okey. Lepas anda dapat satu wave yang complete berlaku divergence dan dia break trend line, maksudnya struktur yang ini, struktur impas atas ni dah habis. Next, kita nak cari cara entry. Macam mana kita nak entry, ya? Ini boleh jadi satu, dia boleh jadi A. Dia boleh jadi A. Tak kisah. Anda boleh trade dalam dua-dua, either one. Dalam color biru. Dia boleh jadi A, dia boleh jadi satu. Faham? Anda tak nak dia buat 3. Kalau dia buat 3, anda tak trade. Syarat dia kena 5 berlaku divergence, break trend line. Tak kisah ke atas ataupun ke bawah. Okey. Saya ajar direct kepada cara nak masuk. Anda tahu Elite Wave nak buat buku Elite Wave. Kalau tak tahu trade dia tak guna. Okey. Anda nak tengok yang ini, kalau anda nak trade, dia kena break out satu level. Faham? Kalau belakang ni kita ada resistance, dia kena break out. Kalau itu berlaku, kita ada high sebelum ni, dia turun, dia break ini. Sebab ini mungkin satu correction. Bukan sebab time frame. Tak ada. Ini sebab kita tak tahu. Bila dia tengah, kalau anda trade, anda tak tahu ini satu atau A tau, tak tahu. Okey. Cerita dia, keep it simple, Khairul. Jangan confuse. Ini je, 5 wave, ini satu atau A. Kalau anda tengok satu trend, kalau anda tengok satu trend besar kan, macam ni kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ni dekat whatever, lepas tu kat sini kan, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, kalau ini berlaku. Okay. Kalau ini berlaku, dia tak break apa-apa lagi pekan ni kan. Dia tak ada apa-apa. Dia tak ada high-high. Okay. Macam mana kita nak trade yang ini? Kalau anda nak trade dia. Okay. Ini mungkin dekat weekly ataupun dekat daily. Lepas tu kalau anda tengok di H1, H4, anda nampak 5 wave. Ini anda boleh trade. Tapi syarat dia, anda tunggu ini berlaku. Ni, tunggu dia buat 3 wave. 3 wave. Okay. Dia kena break ini dahulu. Ini. Dia kena break high ni. Dia kena break high kat sini. Dia kena break ini dulu. Mana dia? Dia kena break ini. Dan cerita dia, trend line. Nampak? Dia break trend line. Itu syarat dia. Dan di sini, cerita sama. Suhaimi naik mutah dengar. Sini berlaku apa? Divergence. Bila dia break trend line, connector dia jelas. Masa ini berlaku, anda tak boleh trade dia lagi. Dia kena break ini dulu. Maksudnya kita ada low, high, lower, higher low, higher high tengah berjalan. Syaratnya dia kena break ini dulu. Kalau dia tak break, takut dia jadi macam ni. Dia double top, lepas tu jatuh. Okay. Dia kena break ini dulu. Okay, break ini dulu dan anda masuk time frame kecil lagi. Nampak? Sini anda nak tengok 5 wave di time frame kecil lagi. Dekat sini dia break dengan 5 wave. Masuk time frame kecil lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Dia kena break, dia kena bentuk macam tu. Inilah broccoli tadi. Kan? Jadi anda tunggu dia 3 wave, anda long lah sebab dah ada high-high. Ini dijangka habis dalam, ini dipanggil sebagai incomplete sequence. Maksudnya dia tak habis lagi ke atas. Anda nak benda ni berlaku. Ini dijangka habis dekat sini. Sini. Jadi selagi dia tak sampai situ, selagi dia buat high-high, 3 wave, anda long.
high, 3 wave, dia lagi tak sampai situ. Faham? Ini dalam situasi ini. Kalau dia tengah ni, ini untuk trade di time frame yang lebih kecil. Faham? Syaratnya dia kena 5 wave. Kalau dia 3 wave, tak. Kalau dia 3 wave, anda tunggu kat sini untuk short. Kalau dia dalam downtrend. Tapi kalau dia 5 wave, 3 wave, ini wave A, ini B, ini C. C kita boleh trade. Ataupun dia 1, 2, 3, 4, 5 naik ke atas lagi. Dah tukar trend. Faham? Faham? Masa bila nak guna Fibo? Masa bila nak guna Fibo? Masa dia break ini. Dan kita tarik Fibo ini. Masa dia break ini. Masa dia break atas ni, dan kita tarik Fibo ni. Kita nak tahu dia habis kat mana. Ini kawasan dijangka dia habis. Saya tak ajar anda melukis elite wave. Saya mengajar anda macam mana nak trade elite wave. Ini bezanya. Ini bezanya apa yang saya kongsikan kepada anda. Anda boleh belajar elite wave, tapi tak tahu cara nak trade dia, tak guna. Saya ajar, saya kongsikan kepada anda, nak trade dia macam mana. Sebab itu saya tak ceritakan ini apa. Tak payah. Anda nak trade, bukan nak jadi tukar nama alias Elliot. Dulu bagus nama Khairul. Sekarang ni nama Khairul EWF. Fifi EWF dah ikut Henry je. Tak. Okey. Lepas ni Bang Syukur, bilanya kita boleh trade yang ini pula. Yang ini dalam keadaan ini. Yang ini dalam keadaan ini. Dah faham dah kenapa. Okey. Ini dalam keadaan ini. Dia kena buat high dulu. Daripada yang turun macam ni. Tapi kalau kita nampak yang ini dekat weekly, dekat daily dia mencanak-canak H1 kan. Okey. Faham ni? Faham? Aaron, faham ini? Kita ada ini dikenali sebagai incomplete bullish sequence. Dia tak habis lagi. Habis dekat sini. Simple kan? Okey. Ya, dalam keadaan ini 5 wave ada kena tunggu dia confirm dulu dia buat high. Simple kan? Okey. Macam mana kita nak trade yang ini sama, tunggu dia buat ni 3 wave. Sama cerita dia. Dia buat 3 wave, ada tarik Fibonacci extension, wave A, B, C, tunggu ni. Ambil target dia adalah kepada kawasan ni equal leg. Target dia equal leg kan? Ni target equal leg. Anda boleh target guna 100% ataupun equal leg target yang atas ni. Maksudnya macam inilah. Kan? Bila ada ini dan sini berlaku divergence, saya alih je lah. Berlaku divergence, 5 wave. Dan dalam yang kuning ni berlaku 1, 2, 3 kan. Ada tarik Fibonacci extension atas ini ke bawah ini dan connect kepada sini. Tukar color balik. Apa color tu? Tukar color ni. Okey. Benda sama. Okey. Dan anda tunggu entry dekat sini. Ini entry dia. Stop loss bawah 1618. TP dia anda boleh targetkan kepada equal leg sini. Faham? Overload sudah? Itulah 2 jam banyak sangat overload. Saya tunjukkan macam mana cara nak guna. Okay. Dalam keadaan ini anda tak boleh masuk. Anda tak boleh tunggu sini. Sebab ini daripada atas. Tak payah, dia 16. Tak apa. Anda boleh target kepada 100% ni. Okay. Cerita dia 50% daripada wave ketiga yang turun ni, yang ini, daripada yang ini, 50% dia. 50% daripada yang ini ke sini, 50%, anda akan letakkan BE. Lepas tu biarlah dia jalan.
Yes. Yes, Masya. Okey, ini sebab dia daripada atas. Ya? Daripada atas. Nampak tak kalau saya ubahkan dia jadi macam ni? Bilanya kita boleh masukkan D. Sama kalau dia daripada bawah dan ini buat high-high. Dia sama. Dan kita boleh masuk B. Boleh masuk B, boleh masuk 2 ataupun 1, 2 ni kan. Sebab ni dari bawah, dia buat high-high. Benda sama. Cuma kali ini sebab ni dari atas. Apa juga? Kita trade bila trend berlaku. Low, high, high low, high high. Nampak? Mesti ada high high. Nampak dah Didi? Syarat dia, ini ada divergence. Itu dia. Dia break trend line. CD rosak. Dah, ada Ming Leong dah hentak kepala ke dinding. Banyak sangat. Cerita dia sama je. Dia semua sama. Saya nak cerita macam mana dia itu yang kita trade. CD rosak. Simple kan? Jangan susahkan. Kalau anda tengok benda ni, itu je. Tak ada. Saya kan ini je. Mana ada benda pelik-pelik. Minggu depan kita akan ceritakan WXY. Minggu ni saya tak nak cover yang ni sebab anda boleh salin nota-nota ni, ada ending diagonal dengan leading diagonal dalam ni. Boleh? Tarik penadul. Okey. Terima kasih. Okey. Saya tahu banyak sangat tak guna juga. Banyak sangat info pun overdose kan. Asyik. Okey. Flat ini je. Flat ada 3 bentuk. Flat. Okey. Flat 3 bentuk. Flat ada 3 bentuk. Yang pertama digelar sebagai regular. Ini adalah regular flat. Regular flat. Regular flat ini kan kita ambil daripada atas lah. Bila dia buat correction. Bila dia buat macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Ini 5 wave. Dekat sini kena ada divergence. Okey. Dekat sini kena ada divergence. Lepas tu dia buat ni. 1, 2, 3. Ini kriteria utama dekat sini. Dia kena buat 3 wave. Okey. Dan kita akan tandakan sebagai A. Okey. Ni penentu dia. Yang naik ni. Kalau dia 1, 2 dan 3 dan dia tak lepas daripada sini. Dia tak lepas daripada sini. Dan kita tengok RSI dia, sini akan ada divergence kan. 1. Okey, sini akan ada divergence macam ni kan. Okey. Lepas tu yang ini dia turun, naik, turun, naik dan dia tak cancel out divergence. Itu syarat dia. Ini tak ada dalam buku tau. Ini anda tak akan jumpa dalam buku. Wave B ni dia tak cancel out divergence. Dia tak cancel out divergence untuk wave 5 ni. Faham? Okey. Dan dia kena at least 90%. Dia bagi ampun sikit. 85. Sebab saya nampak dia 85. Sebab itu ada tengok saya guna Fibo 85.4 tu. 85.4. Okey, dia kena bila anda tarik daripada ini kepada sini Fibonacci retracement, B ni at least 85.4. Okey. Kalau ini berlaku, ini dikenali sebagai regular flat. Regular flat yang ini, regular flat. Regular flat ni dia boleh sama ataupun kurang daripada wave 5. Syarat dia ini 3, ini 3. Kita jangkakan akan ada 5 wave kat sini.
Okey, ya, ni benda ni sekejap. Silap. Laju sangat lukis. Okey. Laju sangat lukis. Okey. Jadi cerita dia, bila anda ambil Fibonacci extension, sini kepada sini, kepada sini, wave C ni, wave C kat sini, dia kita punya target adalah between 1 ke 1.236. Ini adalah untuk regular flat. Okey? Boleh? Dan wave C ni kena ada, sebab dia 5 wave, kena ada divergence. Ni adalah kat sini. Dia kena ada divergence. Dan dia kena, sekiranya kita ada wave A ni, yang dibentuk oleh 5 wave, dia boleh jadi WXY. Wave A ni, dia ada divergence. Sekiranya dia ada divergence, wave C ni, dia katalah sini ada divergence. Dalam ni ada divergence. Ni, dia wave A. Wave C ni kena erase divergence tu. Dia kena erase divergence ni. Katalah divergence dia kat sini. Dia kena erase, dia kena ke bawah RSI dia. Ini ada tak jumpa dalam buku, seriously. Ada bacalah buku tu, ada tak jumpa benda tu. Baca buku asal Elliott Wave lah. Ya, seperti gold. Sebab tu saya tandakan dia macam tu. Sebab tu gold tu tak jelas tau. Gold ni mungkin masih lagi ke atas. Kita tak tahu. Sebab tu saya duk kata gold tu tengah sideways. Kita tak nampak. Tak cukup information. Saya gunakan pricing dan RSI ni sebagai data. Faham tak? Yes. Lepas tu saya tukar dia pergi ke bawah. 1, 2 tu. Kan sebelum ni kita ke atas kan. Bila dia pergerakan semalam, dia jadi lain. Kan semalam. Yelah semalam. Lepas tu saya tukarkan dia. Kalau dia regular divergence, ini kawasan dia. 1 ke 1, 2, 3, 6. Okey, paling kecil dia 618. 618. Dan dia kena 5 wave. Ini 5 wave. Ini ada dalam ni. Wave C. 5 wave. Okey. Syaratnya dia kena ada momentum divergence. Dia kena ada momentum divergence. Kalau wave B break resistance, itu jadi lain. Itu adalah expanded ataupun running. Okey. Ni kita punya, ini regular. Ini regular tadi. Okey dah. Regular boleh Ini untuk regular. Dah. Okey. Next, kita tengok kepada expanded dan running. Expanded dan running pun sama. Sini kita ada wave, 5 wave, trend. Lepas tu kita ada 1, 2, 3. Ingat, sini kena ada divergence. Dan sini dia break trend line. Benda sama. Okey. Benda yang kita dok cerita tu lah. Okey. Yang keempat, pening. Sabar. Slow cukup. Okey. Lepas tu kita ada 3 wave. Lepas tu, ni. Ini adalah sifat untuk expanded dan running flat. 1, 2, 3. Dia break atas ni. Kan? Lepas tu dia masuk balik. Ni yang teruk. Dia masuk balik. Dia masuk balik dan dia break trend line. Ini yang susah ni. Dia break trend line. Ini adalah syarat untuk jadi flat. Ni sebab tu saya tak suka dengan flat. Okey, cerita dia dekat sini, dia punya RSI, ni rupa RSI dia.
Sini paling tinggi kan. Lepas tu 2 3 4 5. Ni untuk RSI di sini ada divergence. Okey. Lepas tu dia turun kan. Turun 1 2 3. Okey, lepas tu dia naik balik. 1 2 3. Yang B ni dia tak break, dia tak membatalkan sini punya divergence. Divergence wave 5 ni. Faham tak? Ini A, ini B. Anda tak jumpa dalam buku. Wave B ni tidak membatalkan divergence belakang. Faham? Semua ni maksudnya masih dalam divergence. Semua ni masih dalam divergence. Itu sifat dia. Lepas tu kita jagakan 5 wave. Yang ini yang payah dia. Dia boleh jatuh sehingga 61.8. Cerita dia kalau anda ambil Fibo terbalik, retracement, B ni tak boleh lepas daripada 1618. Faham tak? 1618, sorry. Kalau anda ambil 5 kepada A, maksudnya macam ni. Katalah ini, kita ambil 5 kepada A ni. Katalah ini. Dia tak boleh lepas dari 1618 atas ni. Di 3 wave. 1, 2, 3. Dia tak lepas macam ni. Yes, Mas Cuba. Satu faham tak kenapa tak boleh lepas webinar? Banyak cerita dia. Kalau dia sampai ke sini, tapi dia belum juga lepas RSI dia. Masa aku dapat kerja lain semua tak boleh naik ke webinar saja. Okey, dia tak lepas, maksudnya dia tak membatalkan divergence kat atas tu dan dia baru bergerak 3 wave, ini mungkin jatuh lagi. Tapi tu saya nampak tak kenapa kalau nak enter saya tunggu 5 wave. Faham tak kenapa? Bukannya tunggu 3 wave. Nampak dah? Semua saya buat ada sebab dia tau. Kita nak tengok 5 wave baru dia tak di 3. Kalau tak masak kita. Yes, Khairul. Confirmation dia. Nanti saya kalau dia baru 3, 4 ni masuk, pernah tak? Kita 4, kita tunggu. Ni break high. Dia baru 3 wave, kita masuk, lepas tu dia junam macam tak ada esok. Kita pun apa hal ni? Dah break dah. Itu selalu menandakan sebagai force breakout. Force breakout, ada tengok force breakout, ada akan nampak benda tu. Yang force breakout yang tak bagi ampun. Yang MC semalam tu pergi cek balik. Dia banyak benda tu. Kalau ada nampak dia high breakout, 3 wave, lepas tu dia turun terjunam, ada tengok. Itulah cerita dia. Salahkan flat. Bukannya FOMC. Yes. Nak breakout dia kena 5. Dia tak boleh 3. Okey? Korang terhibur pula dengan webinar ni. Okey, 5. Faham? Okey. Sifat dia lagi adalah sini akan ada 5 wave. Okey. Paling kurang 61.8. Kalau dia tak sampai bawah A, itu dikenali sebagai running. Dia tak sampai bawah A ni, itu dikenali sebagai running. Dia terus ke atas. Tapi syarat dia kat sini, dia kena berlaku divergence dah. 335 juga. Sini ada 5 wave. Okay. Dia asalkan 618 kita ambil Fibonacci sini kepada sini 618. Faham? Ataupun dia boleh sampai 2.618. Ni jelat dia, nampak tak? Sebab apa saya tak suka dengan ni. Tak suka dengan flat ni. Itu masalah dengan flat. Itu saya tak suka. Kita dah letak stop loss kat mana? Tapi kalau dia dah jalan dan dia sampai 2, tu cantik. Faham? Kalau dia dah jalan 2618, itu setakat ini kan, setakat inilah kalau kita ada trend yang kuat dan berlaku flat, itu setakat inilah yang entry yang saya rekodkan,
Itu berdasarkan 2014 sampai 2017. Satu je loss. Satu je dia kena SL. Bila flat ni berlaku dan kita dapat confirmkan ini memang A, ini memang A dan sini tak ada divergence dan sini dalam bentuk W X. Ini yang paling high probability setakat ni saya jumpa dalam Elliott wave. Yang kalau di sini W, X dan Y. Maksudnya sini cuma 3, sini 3, sini 3 wave. Dan sini tak ada divergence. Kalau situ tak ada divergence, A, B dia, lepas tu sini dah sampai 2. Dan kita ada trending yang kuat belakang ni, dia tak akan lepas daripada 2618. Dia tak akan lepas daripada 2618. Dulu saya simpan rekod-rekod ni, tapi laptop tu dah, siapa ingat yang laptop putih dulu? Zam, mana dalam Zam? Tak ada dalam Zam. Laptop putih tu dah kong. Dalam tu macam-macam ada. Dalam tu ada satu-satu sistem punya journal. Sayang. Yang ni cantik. Dia tak pergi 2618. Dia tak lepas daripada tu. Dia tak lepas daripada tu. Tu cantik dia. Syarat dia sini kena W, X dan Y. Dulu mana ada cloud? Dulu mana ada? Okey. Ini harmonik. Ini harmonik version. Ini harmonik. Kalau anda faham ini, anda tahu, anda faham apa saya maksudkan. Mana laptop tu dia? Ni part of how. Saya tak nak masukkan harmonik. Orang dah pening dengan ni, saya nak masukkan harmonik, orang pening. Baik, saya tunjukkan yang asas. So, harmonik tu semua kepada Fibo number. Elliott wave dalam harmonik. Elliott wave dalam harmonik. Kalau anda perasan, kalau anda pernah belajar trap, pernah belajar lain-lain tu kan, bats, pattern, lain-lain lah. All those ada benda ni. Tahun depan harmonik. Ni pun orang pening harmonik. Khairul, ambil yang ini dulu. Anda belajar, saya tak pakai pun. Saya tahu benda, saya boleh. Saya pernah mengajar benda tu. Tak guna pun. Belajar ni, anda pakai basic. Ini je. Dia sebab dia sama. Dia sama. Boleh explain korektif GJ semalam. Isnin kita cerita market senang. Dah awal tadi kita dah cerita. Isnin. Kalau nak faham ni, belajarlah asas ni dahulu. Dapat yang asas ni. Semua teknik boleh. Teknik, anda nak teknik pergi depan rumah hari Isnin, pukul 8 pagi, kira dalam masa 1 jam, kalau lebih 5 biji kereta putih, anda buy. EU. Kalau kurang daripada 5 biji, anda sell. Itu pun teknik. Serius, itu teknik. Kalau anda buat benda berulang, risk reward cantik, anda dapati prestasi dia tinggi. Siapa kata tak boleh untung? Tak untung tak? Tak tahu. Cerita dia disiplin dan buat benda sama. Pandai tak kau gelak Khairul? Ya, cerita dia menjaga risk. Itu je. Dan siapa kata tak boleh untung? Tak tahu, kita tak buat lagi, tak test, macam mana kita tahu dia tak untung? Okey, boleh? Jadi kalau dia running, dia tak sampai bawah A. Kalau dia bawah A, itu adalah satu expanded. Dia macam-macam. Itu pakai gun, kan? Pakai bintang, pakai seasonal. Saya belajar gun dulu, siap belajar macam-macam lah. Okey, boleh? Saya tahu dah berasap kepala, tapi keep it simple. Saya tunjukkan macam mana nak guna benda ni. Keep it simple. Keep it simple. Kita nak trade, bukan nak buat buku Elliott wave. Ini je saya guna dalam trade. Seriously, kalau ini 3 wave, itu kita cerita minggu depan. Kita ulang sikit benda ni minggu depan, lepas tu 3 wave. Lepas tu minggu 1 lagi kita akan start masuk dynamic. Minggu 1 lagi kita akan start tunjuk dynamic.
sebab tak guna pivot dan fan. Boleh ulang balik yang tu cakap sebab tak guna pivot gun fan. Apa pivot gun fan? Dah nyala. Pivot dan gun. Tak, semua boleh pakai. Kalau nak pakai, pakai. Tapi jangan campur aduk. Itu je. Jangan banyak sangat benda. Dalam cat anda, jangan banyak benda. Itu je. Nak pakai, pakai. Tak pakai, tak pakai. Lepas tu, tengok prestasi dia. Anda faham dia, pakai. Itu je. Kelemahan. Semua teknik ada kelemahan. Semua teknik ada kelemahan, ada kekuatan. Kalau nak cerita, dia tak ada teknik yang 100%. Ada masa dia bagus. Yes. Nanti kita masukkan triangle. Triangle pun salah satu pattern yang saya tak tradekan. Okey. Nota ini bagi siapa yang tak ambil lagi. Nota ni sebelum ni. Oops. Okey. Bagi siapa yang tak ambil lagi nota-nota ni, ambil. Sekejap. Okey. Ini adalah untuk impulse. Khairul, dia dalam trading tak ada benda 100%. Dan benda yang tengah bagus sekarang, besok belum tentu dia bagus. Dalam trading, anda nak cari benda perfect, itu tak wujud. Saya cakap betul, tak wujud. Apa yang anda buat adalah benda berulang dan jaga duit. Itu je. Siapa-siapa cakap benda lain kepada anda, suruh dia kontak saya. Saya bagi tahu benda tu. Betul. Seriously. Teknik ni hebat sekali. Okey, so dia kontak saya. Yes. Sebab kita berada kat hujung trend. Sebab itu dia tak perform sangat pada waktu ni. Tapi bila dia trending, betul saya kata bukan masa honeymoon. Tak lama lagi dia honeymoon balik. Tunggu. Jadi sebab tu kalau trade kecil kan. Jadi kita tahu sifat. Bila kita tahu sifat, kita tahu apa nak buat kan. Betul tak? Okey, dah. Second, zigzag. Bagi siapa tak ambil lagi nota ni. Jadi simple kan. Hidup kita simple. Okey. Third one. Flat. Okay, ni semua dah ambil sebelum ni. Flat. Okay. Dan triangle. Oh, record. Okay, ni. Patut ada 2 nama. Okay. Ni adalah untuk diagonal leading. Dan last sekali. Nampak tak kenapa saya cuma cari wave 3? Wave 1 mungkin leading diagonal. Wave 5 mungkin adalah ending diagonal. Dia libas atas bawah. Payah nak trade dia. Wave 3 tak ada diagonal. Dia cuma impulse. Itu the special. Kecuali dia dalam diagonal sendirilah. Okey? Boleh? Okey, nota ni saya letak dalam grup bagi siapa yang tak download lagi. Benda tak ada berubah. Sama ni. Kita nak masuk yang triangle, double dan apa minggu depan. Double question dan triple question minggu depan. Anda faham flat, anda faham zigzag, dan anda faham apa? Anda fahamkan kepada triangle, you are okay already. Diagonal bukan korektif. Diagonal can be korektif, can be impulse, tapi dalam wave 1. Yang button nombor 4 tak sempat. Yes. Ni. Triangle. Dia bukannya motif wave. Dia diagonal.
Sebab itu dia tak digelar sebagai, dia part of, it can be part of impulse, it can be part of zigzag kan. Cumanya dia mengikut arah ke mana. Dia bagi saya elakkan. Saya elakkan. Okay, dia? Bagi saya elakkan. Ini cheat code dia. Ini cheat code kita semua. Ni nota ni saya letakkan dalam ni. Kita akan habiskan ni minggu depan. Triangle dan ini. Ya, kita dah cover impulse, leading diagonal, ending diagonal ni. Anda faham yang ini, kalau anda nampak kat sini buat 5 wave ini, 3 wave ini, 5 wave, lepas tu dia dah start, lepas tu dia berbentuk wedge. Sama juga dengan leading, berbentuk wedge. Itu adalah diagonal. Itu je. Leading diagonal dekat wave 1 ataupun wave A, ending diagonal wave 5 ataupun wave C. Biasanya kalau ending diagonal, leading diagonal ni tak berapa banyak berlaku dah ending diagonal. Selepas satu trend yang kuat, macam EU tu jatuh, EU naik kan, mungkin ending diagonal sedang berlaku dekat wave 5 sekarang. Beza dia tempat dia berlaku lah, itu je. Leading dengan ending of course. Okay, kita sambung balik pada minggu depan. Tengok, saya no rush, saya nak anda faham. Itu yang penting ya. Daripada pening-pening, sekarang ni pening lagi, tapi at least dapat something yang lebih lebih faham dia lah. Itu the point dia. Dia tak adalah susah. Ini je, nampak tak? Ini dah setahun dekat sini. Bila. Dan saya letakkan satu-satu yang saya cerita tadi semua ada. Kan? Saya ni baru faham divergence. Okay. Habiskan baby tip. sabar Gus. Okay. Invest dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. Selamat berhujung minggu. InsyaAllah berjumpa balik pada Isnin minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum saya nak habiskan, saya nak umumkan something ya. Lupa. Okey, kita ada satu grup yang buat analisa dan bukan analisa, tapi saya membantu 9 ke 10 trader untuk mereka nak buat nak lihat bagaimana kita melihat kepada kaitan di antara pergerakan dalam pasaran, iaitu market dynamic. Dan saya bagi mereka ni homework, dan bila mereka buat, saya nampak untuk Fifi, saya nampak untuk Bang Syukur, Mawadah dan lain-lain, Dil, dan bila melukis anda nampak cat tu sama. Betul tak? Kan? Bagi mereka yang dalam grup anda tahu kan, cat anda lukis tu sama je rupa dia. Jadi anda boleh tangkap pergerakan. Kalau anda miss satu, anda boleh tangkap satu lagi kan. Okay. Bagi mereka yang berminat untuk nak ikut dalam masa 2 minggu lagi masuk dalam grup tu, ini assignment dia. Anda lukis chart untuk X, P, D. Sekejap, apa chart dia? Sekejap saya tak kongsikan ni. Sekejap. Chart tu saya dah lukis. Sekejap tahu tak ada gambar. Kan dia jadi soalan bocor dah. Kejap. Sabar. Okey, betul lah chat ni. Okey, XPD USD. Palladium. Okey, XPD USD. Ini buat cuma di trading view. Buat dia untuk weekly sehinggalah H4. Okey. Buat di trading view weekly, daily dan H4. H1 tak payah. H4 hantar kepada saya sebelum 12:30 malam besok. Ni due date dia. Besok.
Palladium kena buat dalam laptop lah. Okey. Boleh? Ya, sebabnya kalau anda guna handphone tak dapat. Nak tengok skrin besar mana. Nak lukis dia tak dapat. Kalau pakai electric memang tak dapat. Anda boleh tengok kepada satu structure je. Tengok macam saya lukis kan, saya lukis semua. Untuk weekly ni daripada yang besar turun ke kecil-kecil. Lepas tu anda pergi kepada yang current structure untuk daily, current structure untuk H4. Okay. Tengok kepada apa yang saya lukis, saya nak rupa dia lebih kurang macam ni. Untuk weekly adalah benda dia kan. Janganlah rupa dia sini saja lukis. Kita nak tengok apa yang sedang berlaku. Jadi kita tahu ini ke bawah. Gambaran besar. Okey. Buat cat, lukiskan cat Palladium. XPD USD. Hantar kepada saya sebelum 12:30 malam esok Sunday. Ini video date dia besok. Okey, hantar kepada saya di Telegram. Di Telegram, bukan email. Di Telegram. Generate chat tu, lepas tu anda bagi link dia. Ya, untuk weekly satu link, daily satu link, H4 satu link. Tujuan grup ni bukan untuk anda nak belajar, oh bang, ni satu kedua. Tak. Tujuan dia, anda buat homework tu, anda akan nampak apa saya duk ceritakan dalam webinar ni. Ya, mengenai kaitan, correlation di antara chart, di antara pergerakan instrumen. Akan ada banyak aha moment. Abang syukur banyak dah improve. Fifi dah banyak improve. Mawadah. Okey, kalau siapa berminat, hantar. Tak berminat, tak apa. Kalau tak faham lagi, tak apa. Jangan hantar. Jangan buat tembak pula. Belajar lagi, insyaAllah akan dibuka bulan depan. InsyaAllah. Ni sentiasa selagi saya ada kat sini. Free. Bukan hantar kat grup, hantar kepada saya. Kepada saya, direct message saya dekat Telegram. Okey? Boleh? Ni free je. Esok pukul berapa bang? Pukul 9. 9.30. 9.30 esok. 9.30. Kita ada grup ni, setiap minggu kita ada market analysis, kita ada yang saya buat lah. Lepas tu dalam grup saya tengok tak ada orang bincang, saya pun senyap. Ada hantar dia ha. Okey, 9.30 esok. Okey, bagi siapa nak untuk anda. Okey, tak apa Ustaz. Ya. Kalau nak beli laptop untuk trading, tak perlu beli yang mahal-mahal. Beli yang okey pun cukup. Tak payah dengar orang lain suruh beli laptop 2-3 ribu, tak payah. Bawah 1,000 pun okey, asalkan boleh buka chat. Okey, insyaAllah bersama lagi pada minggu depan. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.